Assalamualaikum. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan limpah darinya kita dapat bersua lagi dalam rancangan di Ayat Rajak channel di YouTube. Macam biasa, perkongsian saya pada hari ini masih berkisar tentang rumah busuk. Apa yang saya nak cerita tentang rumah busuk ni? Ajak ni daripada dulu sampai sekarang, lama dah, macam tak berhenti-henti. Aktiviti rumah busuk ni sudah menjadi sebati dalam kehidupan Ajak sebagai satu aktiviti hobi yang amat menyeronokkan. Kenapa? Kenapa Ajak ada biaya nak menjadikan hobi rumah busuk ni merupakan satu kehidupan yang menyeronokkan? Iaitu saya nak bercakap bahawa rumah busuk ni menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan saya. Kerana banyak sangat mempengaruhi dalam perjalanan kehidupan saya. Apa dia? Apa dia di antaranya? Di antaranya, melatih saya Ajak menjadi seorang yang sangat penyabar. Sangat penyabar. Kerana apa? Untuk melayan rumah busuk ni, daripada rumah yang agak uzur, yang agak buruk, memang buruk pun, menjadi transform menjadi sebuah rumah wangi. Maka banyaklah perkara-perkara yang memerlukan sifat kesabaran kita yang perlu tinggi. Daripada hari ke hari melatih saya untuk menjadi seorang yang penyabar. Nampak tak? Nampak tak? Kenapa saya seronok untuk melayan hobi rumah busuk ni? Okey, seterusnya, rumah busuk ni juga melatih saya untuk menjadi tabah. Menjadi tabah untuk menerima semua cabaran-cabaran yang ada. Sama ada di segi kewangannya, ataupun perkara-perkara lain. Tapi melatih saya menjadi seorang tabah. Tabah untuk menghadapi segala masalah-masalah yang ada. Maklumlah, nak mewangikan rumah busuk ni bukan satu perkara yang mudah. Nak menjadi wangi ni bukan mudah rumah busuk ni. So, apa lagi? Melatih saya, Ayat Rajak ni, untuk kuat berfikir. Selalu berfikir macam mana saya nak manage untuk mencari rumah busuk tersebut. Macam mana saya nak melaksanakan proses transaksi rumah busuk. So, sebenarnya membuatkan saya sentiasa berfikir. Otak saya berfikir. Mana kalau saya duduk pun saya berfikir macam mana kaedah-kaedah yang perlu saya lakukan. Nampak tak? Dekat situlah saya nampak dia melatih saya menjadi minda yang kuat berfikir lah. Kuat berfikir tentang perkara ini. Kuat berfikir. So, secara tak langsung, otak kita akan bergerak. Otak kita perlu dibergerak. Kita tak bolehkan diamkan otak kita, sebab otak kita ada kiri dan kanan. So, kita gunakan kesempatan ini dengan saya nampak dengan satu perkara itu, yang rumah busuk tadi boleh menyebabkan banyak perkara-perkara yang membantu dalam kehidupan saya. Apa lagi? Apa lagi? Okey. Lagi yang saya boleh gambarkan bahawa saya akan menjadi lebih kreatif. Lebih kreatif macam mana? Rumah busuk ni, kalau nak diwangikan, perlukan pelbagai idea kadang. Memang kalau nampak sebahagian daripada rumah-rumah saya tu ada sebahagian rumah yang hampir-hampir sama saja. Tetapi kadang-kadang kreativiti tu perlu ada untuk mengubah sedikit. Sebagai contoh, kita memikirkan apa warna yang sesuai, apa item-item bahan-bahan yang kita nak gunakan. Dekat situ melatih kita untuk menjadi kreatif juga. Kreatif. Okey, saya ni seorang berkerjaya. Apabila berkerjaya, kita melibatkan masa. Saya juga mempunyai keluarga. Saya juga mempunyai aktiviti lain. So, dalam masa yang sama, dengan masa kita 24 jam sehari yang ada, sebanyak 7 hari seminggu, saya akan cuba membahagikan masa-masa yang ada untuk sebahagiannya diagihkan kepada untuk layan hobi rumah busuk tadi. Nampak tak? Sebenarnya saya membahagikan masa. Mana kita berdisiplin. Melatih Ajak ini menjadi seorang yang berdisiplin. Kalau kita tak ada disiplin, sepatutnya sebagai contoh, kita nak
pergi ke rumah busuk ni pada jam sekian. Sebagai contoh saya cakap selepas Zuhur, katalah pukul 3 petang, selepas solat Zuhur, selepas makan tengah hari, saya nak pergi ke rumah busuk. Dan pastikan rumah busuk ni pula saya kena tetapkan masa. Sebelum, katalah pukul 5 nanti saya perlu balik ke rumah untuk bersolat asar pula sebagai contoh. Mana dalam tempoh 2 jam daripada pukul 3 petang tadi ke 5 petang, mana tempoh 2 jam tu saya perlu membahagikan masa untuk layan hobi tadi. Bermakna apa tu, kita kena bijak untuk membahagikan masa. Apa lagi? Saya juga perlu daripada hari ke hari kreatif untuk belajar tentang rumah busuk ni. Walaupun saya dah mahir, tapi mungkin ada ilmu-ilmu lain yang perlu kita tengok. Kita tengok idea-idea baru. Sebagai contoh, saya tengok apa? Tengok dalam YouTube, tengok dalam Facebook, mungkin dalam saluran-saluran lain. Mana kita mencari jalan untuk terus belajar lah. Mana saya belajar lah, kreatif untuk belajar tentang rumah busuk ni lagi. Mana kita takkan benda yang sama kan? Masih berterusan untuk belajar tentang rumah busuk. Apa lagi Okey, kalau kita sebut rumah busuk ni, nak tak nak kita tidak boleh lari daripada kewangan. Mana juga saya ajak mencari jalan untuk manage kewangan ni secara betul. Kalau duit sangkut pun tak boleh juga, kerana melibatkan kos, maknanya dari segi kewangan pula. Apa lagi dah banyak perkara saya sebut tadi. Dalam masa yang sama juga, kadang-kadang idea saya ni dah kering ke, sebagai contoh, ataupun saya nak berkongsi dengan kawan, mana saya akan mencarikan kawan yang mindanya positif, ada minat tentang rumah busuk juga, bersembang-sembang di kedai mamak, mana menunjukkan ukhuwah silaturahim. Dalam masa yang sama, kita refresh apa ilmu yang kita ada untuk kita berkawan dengan orang minat-minat positif. Terutama sekali saya untuk mendapatkan idea-idea tentang rumah busuk. Apa lagi dalam masa yang sama juga, saya menjadi seorang yang kurang pemalu. Kenapa saya kurang malu? Maksud saya sebelum ni mungkin saya malu untuk pergi ke rumah, jumpa dengan jiran-jiran yang berhampiran dengan rumah busuk saya. Maka saya dah, sifat tu dah kurang lah. Maksudnya saya jadi kurang pemalu dengan orang-orang jiran-jiran yang saya tak kenal. Tapi saya akan berkenalan dan juga menjadi, kadang-kadang menjadi kawan, menjadi kontak saya pada masa-masa hadapan lah tentang rumah busuk. Maksudnya melatih saya menjadi kurang pemalu. Pemalu bukan buat benda jahat, benda baik-baik. Tapi kadang kita ada sebab malu. Kita nak jumpa orang ni sebelah rumah tu, kita nak tegur kan. Tambah kita pula, dia beranggapan apalah ajak ni beli rumah busuk, beli rumah busuk je kerjanya. So dia memandang saya mungkin satu pandangan yang berbeza, tapi saya nak berjumpa dengan dia untuk kita berkenalan, berbaik-baik sangka. Apa lagi saya rasa satu lagi perkara yang mendorong saya meneruskan untuk melayani rumah busuk ni, kerana saya rasa tenang dan seronok dalam hati dan hati saya, iaitu melihat satu rumah yang buruk, uzur, saya transform ke dia dengan usaha saya, dengan makan masanya, maka dia menjadi rumah wangi, menjadi satu ketenangan bagi saya, menjadi terapi dalam minda saya. Itu yang agak penting bagi saya. Itu nampak saya makin hari makin ceria, ceria untuk melayan rumah busuk ni. Kalau satu benda kita tak suka, kita buat secara paksa, dia tak jadi. Itu saya yang pandang lah. So perkara di antara utama tu, saya rasa ada terapi minda dalam saya. Bukan satu paksaan. Kalau kita buat satu benda kita paksa, kejap je, biasanya tak boleh lama lah. Memang tak boleh lama. Tapi saya melayan hobi ni daripada bertahun-tahun dah lama dah. Saya berkongsi dengan kawan-kawan dalam media sosial, dalam Facebook ni pun memang lama dah. Mungkin tuan-tuan dah agak jemu pun untuk mendengar celoteh saya tentang rumah busuk. Tapi Alhamdulillah, sampai ke hari ni saya masih mampu untuk bercerita tentang rumah busuk. Malah lately ni saya berkongsi pula dalam bentuk video, mana you all boleh nampak muka saya, boleh mendengar percakapan saya, walaupun saya tidak mahir mana untuk bercakap. Nampak Okey, InsyaAllah kalau perkongsian saya ini bermanfaat kepada kawan-kawan, jangan
segan, jangan malu, sharekan kepada kawan-kawan. Kita kongsi sedikit ilmu yang ada. Moga-moga ilmu yang kita share ni boleh bermanfaat pada kawan-kawan. Kita tak tahu bila kawan-kawan nak gunakan ilmu ni. Yang pasti kita mencari jalan untuk kita berkongsi sedikit ilmu yang ada. Jangan lupa terus on notification, terus share pada kawan-kawan supaya kawan-kawan juga subscribe saya punya channel ini, di ajak channel di YouTube. InsyaAllah jumpa di syarat. Assalamualaikum.